Sekelip mata macam tu je, aku dah macam tiba-tiba sampai kat tempat lain. Aku nak patah balik tak boleh, aku nak pergi ke depan pun tak boleh. Okay guys, Assalamualaikum. Kali ni konten aku lain sikit daripada konten-konten yang sebelum ni. Hari ni aku nak berkongsi cerita dengan korang pasal satu peristiwa yang pernah berlaku kat aku dulu, yang masih lagi kuat melekat dalam fikiran aku. Satu pengalaman mistik yang penuh dengan misteri yang pernah aku lalui sendiri. Peristiwa ni berlaku pada tahun 1988. Waktu tu aku pergi belajar, sambung belajar dekat IKM Jasin Melaka. Aku ambil kos belajar cat kenderaan, spray painting, mengetuk dan mengecat kenderaan di IKM Jasin 1988. Masa aku study kat situ, biasalah orang muda mudah untuk jatuh cinta. Jadi masa aku belajar dekat IKM Jasin tu, ada seorang budak perempuan lah, aku tak ingat dah apa nama dia. Aku kira shock gila lah dekat dia ni, suka gila. Tapi tak berani, aku time tu tak berapa berani sikit nak pergi cakap depan-depan. Kalau suka kat seorang-seorang tu kan, simpan dalam hati je. So satu hari tu aku dengar kata pelajar-pelajar ni semualah, dia orang buat satu rombongan, satu macam perkelahan lah dekat Pulau Besar, Melaka. Pulau Besar, kalau korang tahu Pulau Besar, korang tahulah apa ada kat sana. So semua pun dia orang kutip lah, cari siapa nak join, siapa nak ikut sekali apa semua. So aku cepat-cepat lah, aku cepat-cepat pergi, cepat-cepat orang cakap aku nak join, aku nak masuk. So bayar duit apa semua, pergi. Sebab budak perempuan tu pergi, budak perempuan tu pergi ikut rombongan tu, ikut perkelahan tu. Kita pergi perkelahan ni tidur, camping lah, dia macam camping. So tidur satu malam kat situ. Jadi kita pergi 2 hari 1 malam lah, kita punya plan. Pergi hari Sabtu, tidur, hari Ahad balik. So pergilah, pergi aku dah plan dah. Sampai kat Pulau Besar ni, aku akan cuba cari jalan untuk pergi jumpa budak perempuan ni, bagi tahu yang aku suka kat dia. So sampai kat Pulau Besar tu, masa naik boat nak pergi tu tak ada apa masalah pun. Naik boat sampai Pulau Besar tu, semua orang dah turun, semua sibuk lah pasang kemah lah, apalah. Aku pergi kemah pun tak bawa. Aku tak bawa kemah pun. Sebab aku tak ada dalam mind aku, hanya sebab aku nak jumpa budak perempuan tu je, nak cari. Sebab masa dekat apa IKM tu, aku tak boleh nak ni. Dia bukan satu department dengan aku, dia belajar department lain, aku department lain. Susah, so malu. Malu lah, orang ramai member mesti tahu punya kalau kantoi. So dekat pulau tu aku pun plan lah, duduk tengok parti dari jauh je. Aku tempat petang tu, aku nampak dia berjalan. Dia jalan kaki dengan kawan dia, kawan perempuan lah, jalan kat tepi pantai kan, tengok sunset kan. Aku kata ini peluang baik ni kan, peluang baik tu. Aku pergi bagi tahu hasrat hati aku ni. So aku nampak dia jalan gitu, aku pun okey, inilah masa dia. Aku cuba kejar dia, cuba ikut dia, tapi dia dah jauh. Jadi aku cuba nak, aku waktu tu terfikir, aku kena ambil shortcut ni. Ambil shortcut, so nak buat macam dalam drama lah konon-konon. So macam dia jalan kat sini, dia jalan dengan kawan dia kat sini,
Aku nak ambil shortcut sebab dia pusing macam ni kan, dia pusing macam ni. Aku nak ambil shortcut kat sini. So konon-konon dia macam macam cara tak sengaja lah. Kita plan kan. So supaya nampak macam dia accidentally terserempak dengan dia. So adalah benda boleh sembang. Baik punya plan ni. Lepas tu aku pun ambil shortcut tu. Aku cross sikit. Adalah semak-semak sikit. Okey je. Lagipun dia memang ada laluan tu. So ikut laluan tu sampai, tapi miss babe. Dia dah pergi kat ni, aku baru sampai miss. So dia dah terlepas sikit, tapi tak jauh macam tadi lagi jauh. Ni macam miss sikit macam tak jauh sangat lah, lebih kurang macam berapa dalam jarak dalam 10 meter lah. 10 meter 5, 10 10 meter macam tu lah, 10-15 meter. So aku ikut tengok. Aku cuba cepatkan sikit langkah aku. Dia sampai dekat ujung pulau tu, dia ada curve. So dia pun jalan pergi ke curve tu, masuk pusing pulau tu. Aku kat belakang lagi, 10 meter belakang dia tak perasan. Bila dia masuk ke curve tu, dia hilang daripada penglihatan aku. Aku tak nampak lagi dia dengan kawan dia. Jadi aku pun lagi cepat pergi sebab dia tak nampak kan. Sebelum ni kalau nak kejar, takut dia toleh belakang, dia nampak kita tengah mengejar pula. So aku lari ni sebab dia tak nampak dia. Aku lari sampai dekat curve tu, belokan tu. Sampai je kat situ, ada pokok bakau. Hutan pokok bakau banyak. Macam jalan mati lah. Kau tak boleh nak pusing pulau tu. Dia pasir pantai tu habis kat situ je. Baik itu, lepas tu depan tu dah macam hutan bakau. Hutan bakau penuh. Aku dah fikir, dia orang ni pergi ikut mana lah? Macam mana? Takkan dia orang redah hutan pokok bakau tu? Macam tak logik. Aku duk fikir. So aku pun macam, aku U-turn balik lah. Pusing balik. Aku pusing balik sambil tengok-tengok lah kok ada lorong tikus ke laluan yang boleh masuk. Tapi tak boleh, dia macam ada bukit, batu besar, bukit tinggi gitu, memang tak ada laluan. Memang tak boleh. So bila aku pergi, sampailah ke tempat aku mula tadi tu, yang dekat curve tu. Aku sampai patah balik, sampai kat situ, aku nampak ada air. Ada air naik, dan aku ketika itu seolah-olah berada di pulau yang lain. Tak masuk akal. Sekelip mata macam tu je, aku dah macam tiba-tiba sampai kat tempat lain. Aku nak patah balik tak boleh, aku nak pergi ke depan pun tak boleh. Aku waktu tu dah berdiri bulu rumah, dah fikir macam-macam. Apa ayat yang aku ingat, aku bacalah 3 kul lah, semua aku baca. Baca sambil duk fikir macam mana ni. Aku nak patah balik macam, kenapa ada air lah? Ni betul cakap ni. Lepas tu aku pusing balik lah. Aku tengok air, aku tak cross sebab macam jauh. Aku pun waktu tu tak erti berenang, masih tak erti berenang lagi. So aku patah balik pergi ke arah hutan bakau tu. Sampai kat hutan bakau tu, aku fikir, waktu tu ada 2 pilihan je dalam kepala otak aku. Sama ada ada 3 pilihan waktu tu. Sama ada aku cross air untuk patah balik ke pulau besar tu, ataupun aku ambil jalan pintas tu, maknanya panjat bukit batu tu, cross ke sebelah sana. Ataupun ketiga, aku redah hutan bakau tu. So aku buat keputusan untuk redah hutan bakau tu. Hutan bakau, pokok bakau kan dia ada akar dia timbul di atas air. So aku pijak akar-akar dia ni, pijak dia paut dari satu pokok bakau ke pokok bakau yang lain. Pam. Aku pun lepas daripada hutan bakau tu.
aku nampak budak perempuan yang 2 orang tu masih lagi di depan aku. Tapi jarak dia dah bukan lagi 10-15 meter, tapi dah macam 100 meter di depan aku. Time tu aku dah tak ada dah, aku dah tak fikir nak kejar, tak ada fikir nak pergi ke. Semua masuk dalam kepala aku fikir, aku pun tak tahu, macam tak masuk akal. Aku macam sepelik yang tak pernah lagi aku lalui lah. So aku banyak berfikir lah. Malam tu tak tidur. Aku tak tidur, aku duk fikir lagi kejadian siang tadi. Pelik sungguh. Jadi aku jumpa dengan ada seorang brother ni tengah mancing kat situ. So aku lepak tengok dia mancing. So aku cuba untuk borak dengan dia lah, berbual dengan dia. Sebab dari cerita dia tahulah yang dia ni memang selalu kerap datang mancing dekat pulau besar ni. Lepas tu aku ceritalah cerita aku ni kat dia. Tahu apa jawapan dia? Dia kata, nasib baik engkau pergi terus. Kalau kau patah balik ataupun kau ikut jalan lain dan kau tak pergi ikut jalan yang kau nak plan nak pergi tu, jalan terus tu, kau tak ikut jalan terus tu, kau akan tak balik sampai bila-bila. Maknanya kau akan sesat dekat alam lain, masuk ke alam lain yang sesat dekat alam tu. Tapi aku buat keputusan yang betul waktu tu untuk redah pokok bakau tu. Jadi aku dapat balik ke alam nyata ni. Sampai hari ni aku masih ingat lagi cerita tu. Gambaran dia sangat jelas. Dan ya, itu saja yang aku nak share dengan korang untuk konten kali ni. Dan kalau korang ada pengalaman yang macam ni juga, korang boleh kongsi kat bawah. Tak nak dengar cerita yang ada setengah orang, biasalah dia cerita yang oh kawan saya, atuk saya dulu pernah ni lah, pak cik saya dulu pernah jumpa dengan ni lah, apa semua. So tak nak cerita pasal bab tu. Tapi kalau korang sendiri pernah menempuh, berdepan sendiri dengan kejadian-kejadian ni, korang boleh share dekat komen kat bawah. Kita kongsi-kongsi lah cerita. Dan aku sendiri pun plan untuk nak buat satu konten baru, iaitu untuk menceritakan pengalaman aku yang tak dapat aku lupakan dalam hidup aku. Okay, so itu saja. Terima kasih kerana terus menyokong channel Tok Ayah ni, dan aku doakan pada korang semua untuk terus berjaya dalam apa saja yang korang lakukan, insya-Allah. Okey, kita jumpa lagi untuk video di masa akan datang, and see you. Assalamualaikum.